Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Nama diberi Ahmad Faisal Syuhaidi bin Cik Yusof. Nombor menteri 046696. Okey. Pada kali ini saya akan membentangkan tentang ayat Asbabun Nuzul, ayat surah Al-Baqarah ayat 223 dan 228 insya-Allah. Ayat yang ke-223, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Shadaqallahul azim. Maksudnya iaitu isteri-isterimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu sebagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahawa kelak kamu akan menemuinya. Okey. Yang pertamanya, sebab nuzul yang pertama iaitu daripada Muslim, Ad-Darimi, Al-Bukhari, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan ayat ini daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, dahulu orang-orang Yahudi mengatakan jika seorang suami mencampuri isterinya dari belakang, maka akan lahir anak bermata juling. Maka turunlah ayat ini. Dulu imam-imam besar dia kata jika jika seorang suami mencampuri isteri dari belakang, maka akan lahir anak bermata juling. Maka turunlah ayat ini. Yang kedua, daripada Ahmad bin Tirmizi An-Nasa'i daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan suatu ketika Umar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Rasulullah, celakalah aku." Baginda bertanya, "Apa yang mencelaka kamu?" Dia menjawab, "Aku mendatangi isteriku dari belakang malam tadi." Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam, lalu diwahyukan ayat ini kepada Rasulullah, "Nisa'ukum harthul lakum." Maka turunlah ayat ini. Okey. Yang ketiga, bagi ayat Nisa'ukum ini diriwayatkan daripada Abi An-Nadir bahawasanya dia berkata kepada Nafi', anak kepada Abdullah bin Umar, iaitu sesungguhnya mereka telah banyak kata-kata ke atasmu bahawa kamu mengatakan Ibnu Umar pernah memberikan fatwa yang membolehkan mendatangi isteri dari dubur mereka. Nafi' berkata, mereka telah berbohong ke atasku, akan tetapi aku akan memberitahumu kejadian yang sebenar. Sesungguhnya suatu hari Ibnu Umar sedang membaca Al-Quran dan aku berada di sisinya sehinggalah sampai kepada ayat Nisa'ukum harthul lakum ini. Lalu Ibnu Umar berkata, "Wahai Nafi', adakah engkau mengetahui siapakah yang diperintahkan oleh ayat ini?" Jawab Nafi', maka Ibnu mengatakan, "Tidak. Sesungguhnya kaum Quraisy terbiasa mendatangi isteri dari belakang, tapi tetap pada kemaluan." Itu yang ketiga. Yang keempat iaitu diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ayat ni saya skip sebab panjang. Jadi kajian sebabnya iaitu depan dan belakang akan tetapi berkata As-Sa'di, Nisa'ukum, ayat Nisa'ukum ini depan dan belakang akan tetapi mestilah melalui kubur, iaitu melalui tempat keluarnya anak. Ini merupakan dalil kepada pengharaman mencampuri isteri melalui dubur, kerana Allah tidak suka suami mendatangi isterinya melalui belakang ataupun dubur. Terdapat banyak hadis-hadis Rasulullah yang membincangkan pengharaman ini. Okey. Yang seterusnya, yang pertama, pada sanadnya Abu Hatim, ini kerjaan sebab Abu Hatim mengingkari perawi sanad ini, bahkan ada sanad yang lain menerangkan secara terperinci dan hasyiah. Pada matanya Ibnu Qayyim berkata, ini salah tanpa ragu-ragu silap pada Sulaiman bin Billah mendawayatkan kepadanya. Dia menukarkan lafaz min kepada fi, sedangkan yang sebetulnya ata amra'atuhu min duburiha. Okey. Ayat yang kedua iaitu ayat yang ke-228, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali 'alayhinna darajah
wallahu azizun hakim. Okey, maksudnya wanita-wanita yang ditolak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali kuruk, 3 kali suci lah. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diceritakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari kiamat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka pada suami menghendaki perdamaian dan para wanita mempunyai hak yang sama dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi pada suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Okey, yang ini yang pertama sebab nuzul. Diriwayatkan daripada Abu Dawud daripada Asma' bin Yazid bin Al-Askan Al-Ansariyah radhiyallahu anhum bahawa dia telah diceraikan pada zaman Rasulullah SAW, dan pada ketika itu tidak terdapat iddah bagi perempuan yang diceraikan, maka turunlah ayat ini. Kajian sebabnya iaitu Ibnu Katsir mengatakan telah mendatangkan hadis tersebut ketika mentafsirkan ayat ini, dan dia menetapkan ayat yang dituduhkan tersebut ialah wal mutallaqah ayat ini. Okey. Dan penurunannya begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh Abu Thayyib Syamsul Haq Al-Abadi, seperti yang kata-katanya, dan penurunannya berdasarkan ayat wal mutallaqah ini. Jadi setakat itu saja pembatangan saya daripada 2 ayat ini. Moga-moga mendapat rahmat Allah Ta'ala, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.